A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Wa qazal Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang hormati Tuan Imam, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para ustaz, para alim ulama, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi kurniakan kepada kita taufik dan hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi pandu kita untuk sama-sama kita beribadah, menunaikan kewajipan yang Allah fardukan ke atas kita. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi kurniakan kepada kita nikmat yang tidak terhingganya. Sehinggalah kita boleh lagi menikmati segala nikmat yang ada atas dunia ini. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi lindungkan kita daripada balak-balak. Dalam keadaan kita boleh datang sembahyang, boleh mengecapi segala nikmat yang ada ini, jangan kita lupa ada saudara-saudara kita yang waktu saat ini yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir yang besar yang kita tidak sangka, di mana berlakunya di Pahang, di Johor, di Kelantan, di mana di Pahang dan di Terengganu. Di Pahang ada tarza yang kawasan yang paling teruk, sehingga kawasan yang tak pernah sampai banjir pun sampai. Ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia tak pernah sampai rumah dia kata di Maran. Tak rumah dia tak pernah sampai. Kali ini dia boleh tengok bagaimana rumah dia hanya nampak bumbung. Subhanallah. Di Lancang Pahang bagaimana keadaan dan suasana yang Allah uji kepada mereka. Sebab tu kita bersyukurlah, mudah-mudahan kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita walaupun jauh dengan laut, jauh dengan bukit, jangan kita rasa kita selamat. Ada lagi tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ada lagi benda lain yang Allah boleh hantar mari dekat kita. Jauh dengan sungai, jauh bukit, jauh laut, jauh, semua jauh. Kita kata kita zon selamat, belum tentu. Dia mari dengan keadaan lain pula. Covid hari ni semakin banyak. 2,000 lebih. Daripada hari tu turun dah elok dah. Kita duk rasa sedap dah duduk selesa 100 lebih apa semua. Ni hari ni mati saja 18 kes kematian. Subhanallah. Mudah-mudahan mereka yang mati itu ditempatkan dikurniakan oleh Allah SWT tempat yang paling mulia untuknya. Alhamdulillah, pada malam ini saya sambung kitab pengajian kita Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah pada muka surat 4. Saya sambung balik. Islam memandu manusia dunia dan akhirat. Islam sebagai adin ataupun agama di mana Islam ini tidak akan menghilangkan manusia mencari kehidupan duniawinya dan tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Islam tidak menegah, tidak menghalang kita mencari kehidupan dunia. Dia kata apa? Dunia ni darul fana. Darul baqa dan darul fana. Ada dua. Dan di mana kedua-dua itu perlu kepada kehidupan manusia.
Hidup di dunia ini sebagai darul fana dan di akhirat sebagai darul baqa. Dunia pun kita perlu, akhirat pun kita perlu. Maka kehidupan dunia ni kita perlu. Siapa kata tak perlu kepada kehidupan dunia, dia perlu kepada kehidupan dunia. Sebab apa? Sebab jalan dunia lah untuk menuju ke akhirat. Orang yang panjang umur atas dunia, orang yang pendek umur atas dunia, orang yang boleh menikmati kekayaan dunia, ada orang yang Allah Ta'ala tak beri kenikmatan kehidupan dunia. Ada yang orang yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka sempit hidup dia. Rezekinya sempit, kehidupannya macam-macam ada. Saya dah sebut tadi dalam kuliah tadi. Bagaimana kehidupan manusia ni, ada benda yang kadang-kadang Allah Ta'ala berikan kepada setiap manusia tu dia tak sama. Sebab tu kita jangan duk marah lah. Ada orang yang dia kaya, ada orang yang Allah Ta'ala bagi lebih sikit, ada Allah Ta'ala bagikan dia sihat, ada Allah Ta'ala bagi dia sakit. Dan sebab apa? Sebab jalan dunia ni dia ada berbagai-bagai kerenah dan mehnah dia untuk menuju akhirat. Itu jalan dia. Mana manusia yang menggunakan kenikmatan dunia ini, dia akan dapat akhirat yang sempurna. Tapi kalau orang ambil dunia ni dengan tidak sempurna, dia ambil hanya seronok atas dunia, maka dia rugi di akhirat. Mana tak rugilah, tak salah kita ambil dunia, salah ke? Tak salah. Sebab apa? Islam memandu manusia ni dengan agama. Islam meletakkan manusia ni dengan agama. Orang yang ambil agama dalam kehidupan mereka, insya-Allah dia akan selamat. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu wa la tanzud dinakum nuzuwan wa la'iban minal ladzina utul kitab min qablikum wa kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Allah kata apa? Dan orang-orang beriman, jangan kamu angkat daripada kalangan kamu itu salah satu di antaranya yang Allah bagi amaran kepada kita apa? Akad orang yang mempermain-mainkan agama. Ini bahaya. Nampak dunia? Dunia ya. Kita kata tak apa, di dunia ya. Kan? Orang yang mempermain-main dan orang yang perolok-olok dan orang yang mereka ini orang yang mempersenda-sendakan agama. Termasuk dari kalangan mereka itu orang kafir. Apatah lagi? Nak angkat jadi pemimpin ke, nak angkat jadi apa ke, kena tengok benda ni. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingat, wattaqullah in kuntum mu'minin. Takutlah kamu kepada Allah. Ni dalam bab ni nampak macam kecil, tak apa. Ada orang dia tak apa yang ni. Hatta sehinggalah kita ajak orang solat, ajak orang semayang, wa iza nadaitum illa salat takhudhuha 'udwan wa la'iban zalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Apabila kamu menyeru mereka melakukan solat dan mereka jadikan solat itu sebagai apa? Bersenda, permain-mainkan solat tadi. Mereka ini di antaranya Allah sebut fa innahum qaumun la ya'qilun. Mereka tak fikir, tak rasa hak beban di akhirat ni, tak rasa. Orang kata main-main semayang, dia senda-senda pula. Tak apa, apa pilah semayang dulu, nanti tua-tua kami main. Ada orang yang sebahagian demikian, dia kata dia persenda-sendakan. Bahkan ada di kalangan mereka ini gunakan dunia untuk apa? Faqad kazzabu bil haqqi lama ja'ahum fasawfa ya'tihim aba'um ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sesungguhnya mereka ini mendustai kebenaran yang dibawa, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persenda-sendakan, padahal dia tahu tak? Tahu. Bukan tak tahu. Tahu. Main. Nampak dunia, tuan-tuan. Kita persendakan hukum Allah, persendakan syariat Allah, persendakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal tak kena selera kita. Kita nak ikut selera kita, tapi rasa macam tak kena selera kita ni. Ini lain macam. Kita nak selera kita. Nampak? Boleh belaga ayam, boleh belaga lembu. Macam pernah berlaku satu masa dulu, entar belaga lembu, belaga ayam. Bila ulama tegur, marah. Bila tegur, marah. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan bala, hempuk atas kepala dia. Subhanallah. Ada. Kenapa? Sebab Allah peringat, fasawfa ya'tihim aba'um ma kanu bi yastahzi'un. Allah peringatkan, nanti akan datanglah kepada kamu
Satu balasan, satu pengajaran atas apa? Atas kita mempermain dan mempersendakan agama. Subhanallah. Maknanya dunia ni palukah? Palu. Sebab itulah kita doa dalam surah Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita minta dengan Allah. Dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Kita mohon kepada Allah. Subhanallah. Banyak tetapi kadang-kadang orang tak sedar. Tak sedar apa dia? Tak sedar. Dia kejar, dia buat main-main atas dunia ni. Allahu Akbar. Akhirnya, dia akan rugi di akhirat. Rugi apa dia? Rugi daripada kehidupan dia atas dunia ni. Sebab apa ingat dah? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihin a'malahum fiha wa hum fiha liyukhzun. Barang siapa menghendaki dunia, kata Allah, dan segala perhiasan dia, nak apa dia atas dunia ni, ambil. Kan? Nascaya Allah akan sempurna bukan bagi mereka. Nak, Allah takkan rugikan dia. Nak atas dunia ni ambil. Nak yang perempuan cantik ada, nak harta benda kekayaan ada, nak apa semua, seronok semua ada. Sebab tu kadang-kadang kita tengok entah siapa peringkat, kita tak nak beza antara halal dengan haram. Ni zaman lah. Hak halal jadi haram, hak haram jadi halal. Akhirnya fitnah pun jadi halal. Fitnah jadi halal. Cuba tengok bagaimana hari itu kita dibisikkan dengan isu daging. Daging. Kata daging. Bising entah. Antara daging halal dengan haram. Walaupun kerajaan dah bagi dah penjelasan bagaimana hak yang ni, mana halal, mana haram, mana syarikat yang halal, mana syarikat yang tak boleh, maka mana hak mana yang katakan garu, hak mana daging babi, khizir dan sebagainya. Dan ada yang pun didakwa di mahkamah dah. Kan? Ada orang tanya kita macam mana ustaz kalau kita makan hak yang tak tahu? Tak tahu tak apa. Dimaafkan kalau kita tak tahu. Hak masalahnya kita nampak jelas-jelas tahu pun buat tak tahu. Ada juga. Dah tahu dah benda tu haram, tak boleh. Buat relax je. Sebab tu dari lunas ni tentang berapa tempat nombor ekor, berapa kedai nombor ekor. Di Kulim berapa kedai nombor ekor. Bukan kata nombor ekor tu, dia kata dah ustaz, nombor ekor ni hak saya pilih halal, dia ada lesen. Pelotong hang. Dia kata dah, dia kata hak ni kedai ni hak ada lesen. Hak tak ada lesen ni hak haram ni hak tak ada lesen. Ada juga guna ayat istilah macam tu. Dia tak kira entah. Dia cari alasan nak jadi benda tu, nak jadi halal juga. Kata benda ni mudarat. Tak apa ustaz. Dia kata tak salah sebab saya tak kenal lagi setakat ni. Dah. Kita ini. Kita kata ni benda ni masalah. Benda ni ada masalah. Dah tak apa ustaz. Kita takut apa? Jangan takut dekat Allah pula dah. Tu kan. Sebab peringkat macam tu. Alih-alih dia haram tak sembahyang pun. Dah ada jenis macam tu. Dah punya marah kat kita tutup surau masjid dah. Atas alasan sebab apa? Pasal apa? Takut Allah Ta'ala. Oh, dahsyat tu ayat tu. Mana? Dia tak baca di sudut maslahan dia macam mana, apa asbab-asbab yang tak boleh, apa asbab yang boleh. Dalam keadaan darurat macam mana hak haram pun jadi halal. Contoh, walaupun halal pun tak kena makan babi seekor. Dah. Kan? Ada sebab, ada masalah tertentu yang dibenarkan sampai peringkat. Dia ada pula tahap dia. Dah, ni dah dalam keadaan zaman dah bukan darurat, dah pun. Takkan tak nak duit sampai orang tu kot, tak paksa kena pergi beli nombor ekor. Dah. Entah, tapi dah orang tak kisah. Kadang-kadang pakai piah. Sampai depan nombor tu buka piah bulan poket. Masuk beli ekor. Nah, beli ekor. Bubuh depan atau poket depan pula. Lepas tu zuhur dia mari sembahyang. Dia tak perasan. Dia sujud-sujud, pok jatuh. Kena tiup dia angin, terbang. Terbang, pi pula sebelah tu. Kat Tok Bilal ni pula. Tok Bilal kat kata, Allah lega dapat nombor ekor hari ni. Dapat nombor mai kat dah. Padahal sembahyang. Dia anggap benda tu macam main-main. Tak ada apa. Ini manusia. Dan Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Nak dunia, Allah bagi ke semua. Sebab tu dunia ni tak sebab tu doa yang kita baca ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Doa ini termaktub dalam Al-Quran jelas, menunjukkan setiap orang yang beriman itu ingin memperoleh kebaikan hidup di dua negeri, iaitu dunia dan akhirat. Dua-dua dia nak. Ulanglah ayat tu, baca entar. Hasanah fi dunia, hasanah fi akhirah. Kita nak dua-dua kebaikannya. Kenapa? Kerana di mana Islam ini memandu manusia untuk mendapat kebaikan kehidupan dia. Kita tetaplah bagi dua kebaikan kita, dunia dan akhirat. Sebab tu orang yang ambil dunia untuk kebaikan akhirat, maka dapat di akhirat. Ada benda dan dua-dua kebaikan terdapat. Dunia pun kita dapat, akhirat pun kita dapat. Kenapa? Kerana setiap manusia ni hidup atas dunia yang dia kerjakan, dia usahakan kebaikan itu, maka kehidupan akhirat dan kehidupan kebaikan dunia yang dia buat tadi mendapat pahala dan ganjaran di akhirat. Ini yang kita nak. Kerana apa? Nabi SAW bersabda, "I'mal dunyaka ka'annaka ta'ithul abada, wa'mal lal akhiratika ka'annaka tamutul abada." Riwayat daripada Rawah dan juga Asqan. Berusaha dan mengerjakan akan kebaikan di dunia ini, kehidupan dunia ini. Apa dia? Berusaha dan bekerjalah engkau untuk menjadikan memperolehi kebaikan dunia ini seolah-olah engkau panjang umur atas dunia. I'mal di dunia ka'annaka ta'izul abadah. Kamu buatlah kerja atas dunia ni seolah-olah macam mana? Seolah-olah kamu hidup panjang. Buat kerja. Kita, maknanya dia marah dah. Allah Ta'ala larang ke dah? Dah. Allah Ta'ala suruh kita buat kerja, tapi yang pentingnya jangan kerja sampai kita lupa akhirat. Ni sampai semayang ke tidak, sampai hingga syariat pun tidak. Berapa ramai tentang orang tak puasa, tak semayang. Tu, kadang-kadang hak nega pasal Ramadan tu tiap tahun tentang. Berapa ramai puasa nak bagi orang yang buka puasa dapat pahala dah, tapi malangnya dia tak puasa. Dia buat nega tu untuk memudahkan urusan orang, untuk dapat berbuka puasa dengan baik. Sepatutnya dia usaha itu pun dapat pahala, tapi malangnya dia pun tak puasa juga. Banyak. Saya kan kadang-kadang dia tak tahu berjalan pasal Ramadan. Dia babak tu saat tu bukan puasa. Tu bukan puasa. Kita pun perasan. Kadang-kadang lalu ikut belakang. Ni bab puasa, hak mayang lagi jauh. Pukul 3 buka dah gerai. Pukul 3 buka dah. Betul mayang tak mana? Nah, sebab tu di Terengganu tuan. Siapa yang pergi ke jabatan hak buka Terobi itu, dia 3 malam. Hari Jumaat malam 1, 1 malam Ahad malam Isnin, 3 malam. Orang menegah penuh dataran. Lepas sediakan satu bas yang boleh buka jadi surau. Dulu tak ada lagi. Tapi orang buat tempat semayang. Mereka usaha cari bas sekolah buruk. Mereka modify bas tu jadi tempat semayang. Pitak di kat Drobi. Hak yang menegah, waktu maghrib tutup, pergi semayang. Pergi semayang. Di Kelantan je juga, pasal malam. Elok waktu semayang dia tutup semua. Semayang dulu. Yang seronok Cina tu kan jaga. Kita dah. Di Kelantan ada satu kedai. Bila setiap waktu semayang, kedai dalam bandar Kota Baru dia akan tutup. Buka. 3 gitu pergi semayang. Ada manusia ni, sahabat ni, dia pergi semayang. Dia pergi beli. Sahabat. Dia tak tahu. Tak ada orang. Dia pergi duk panggil. Cina sebelah keluar. Dia mau nak ke apa? Dia kata tak ada tuan ke kedai ni? Tak ada, tuan dia pergi semayang. Sekarang ni waktu semayang kena tutup kedai. Lepas tu orang ni kata, dia kata takkan tak tutup kedai kot, pergi semayang. Dia kata tak apa, bawa Tuhan suruh tuan dia je semayang. Barang tak semayang. Barang hak dah kedai tu tak suruh tak semayang. Yang Allah tak ada perintahnya siapa dia? Tuan kedai je semayang. Ahli Cina tu tanya, dia mau tak semayang ke? Kena. Nampak? Mana Cina tu pun faham kaedah semayang tu untuk siapa dia? Untuk orang Islam. Tak ingat?
Tu dekat Pekan Lunah tu. Cina telefon kat saya bulan Ramadan. Haji, ini belakang kedai banyak itu orang Islam tara puasa. Kita perbetulkan ayat ke dah. Saya kata apa? Kalau dia Islam mesti dia puasa. Dia bukan orang Islam. Ayah Haji, dia bukan Islam kah? Bukan, dia orang Melayu. Dia Melayu, dia bukan Islam. Tu tak belakang tu, belakang kedai. Tak pasal tak? Depan market no. Depan market Pekan Lunah tu lah. Dia bila waktu malam, waktu antara waktu malam siang hari bulan Ramadan, antara pukul 11, pukul 12, pukul 1 tu, dia ada satu lorong belakang tu, kita lalu golak duit berhenti kereta, golak duit, dia akan main tak siap dah dalam plastik tu, air teh air satu dengan nasi siap ayam seketih. Sampai kalau di BM tu terkenal dengan lorong RM5. RM5. Main bawa RM5 dah. Berhenti, saya tengok, saya duduk dalam kereta. Berhenti tengok, main motor sebuah berhenti. Helmet tutup muka, muka tak nampak. Tapi pelik dia tahu lah. Kita tegak gambar pelik kita dah. Esok motor pula lalu, kereta pula, kereta pula. Berderek. Kedai tu kedai Cina. Kedai Cina. Kalau di high-tech tu kereta Datsun. Kata apa Nissan Sunny. Dia buka bonet dekat kapal sawit tu. Dia tunggu tu. Dekat kilang Pesola tu. Dia buka tu, saya malu motor main ulok RM5, pergi bukuh pun pergi. Dia pun tutup lah. Tadi main motor pula dia angkat. Pergi pun pergi. Saya dengan kawan-kawan jawab gambar ni pergi. Naik kereta, dia tak kenal. Kita pergi. Bang, berapa sebuku? RM5. Abang jual apa ni? Apa dia dalam ni? Nasi ayam. Jangan cakap banyak dia dah. Nak ulok duit ambil. Dia marah kita cakap banyak. Sebab dia kata nanti sagi orang main tengah. Kita pun turun. Memang kita nak main tengah pun. La ilaha illallah. Dia attack. Dia tak tahu nada. Ni manusia. Dia bersenda-sendakan agama Allah. Ni golongan yang Allah peringat kepada kita ni. Orang yang mempersenda-sendakan agama Allah ni. Dia bersenda-senda. Dia main-main dengan syariat Allah. Buat tak kisah. Bahkan dia ambil peluang pula dengan ibadah tadi cari kekayaan. Dia ambil bukan dia ambil peluang daripada ibadah, dia ambil peluang supaya orang langgar ibadah Allah, syariat Allah, dia ambil pula peluang tu cari kekayaan. Dua benda dia dapat. Dah lah dia bantu orang tak puasa. Lepas tu dia cari pula keuntungan daripada orang tak puasa. Celaka. Dan lepas tu nak kaya kah? Tak kaya. Nak senang kah? Tak senang juga. Kita tengok dia bukan makin senang, makin teruk ada. Tapi dia seronok dengan suasana macam tu. Subhanallah. Dia seronok. Dia syok, dia kata tak apa. Ni. Dan orang macam ni, ulaika allazina laysa lahum fil akhirah. Dan tetapi tidak ada bagi mereka itu kehidupan di akhirat. Di akhirat nanti orang macam ni orang yang ambil dunia dalam keadaan dunia semata-mata, maka di akhirat kelak depa ni akan rugi. Kenapa? Ilan nar. Di akhirat nanti depa ni semua ni golongan-golongan macam ni tidak ada apa-apa di akhirat. Bahkan ilan nar, dalam neraka tempat dia. Allahu akbar. Sebab tu dalam soal akidah ni tadi yang kita nak hasanah dunia, hasanah akhirat, dua-dua ni kita kena jagakan semua. Sebab tu dalam bab syariatnya, dalam bab apa dia, dalam bab sunnahnya kita faham. Apa yang mana halal, yang mana kiasan, yang mana. Tadi dia dah tahu. Oh ni macam kenapa? Ni ada masalah apa? Yang ni menyebabkan pasal apa? Ni tak, kita hentam, pakai hentam ke semua. Tepuk dada, tanya selera, jahanam. Macam makan. Makan tu, takkan tepuk dada, tanya selera, jahanam. Lepas tu saya sebut. Apa dia? Kita nak makan nasi, bukan tanya dia sedap ke tidak nasi tu. Kita pergi ke banyak orang jual pagi-pagi. Kita biasalah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semain subuh nampak dah roti canai nasi lemak.
Yang kita nampak apa dah? Yang nampak sedapnya nasi lemak. Yang kita nampak sedapnya kuih. Yang kita nampak sedapnya roti canai. Kita tak tanya orang roti canai tu semayang ke tidak. Orang buat nasi lemak tu semayang ke tidak. Nampak? Sebab tu, alangkah bahagianya tak kita boleh makan roti canai daripada tangan orang yang semayang. Orang yang Allahu Akbar, dia beri salam, dia pergi menega. Yang tu tak lebih afdal. Walaupun makanan dia tak sedap. Sebab dia ada barakah. Barakah daripada orang semayang tu. Nak beli tu tak tengok barakah dia. Sebab tu kita kempen BMF tu. Beli barangan orang Muslim, orang Islam. Pasal apa? Ambil berkat. Walaupun tak sedap. Allah tak sedap dah repah ni. Sedap repah hak ni juga. Contohnya. Contoh. Nak sebut lagi marah. Dah buat live. Bodoh. Sedap. Repah Hindu. Sedap. Walaupun kita tahu repah tu Hindu punya. Sedap. Hak nak Islam ni. Nama Islam ni. Allah. Hak ni cerai. Hak ni masak tu. Tak berapa nak sedap. Apa? Kita duk nampak yang mana? Oh, kita duk kira nak sedap. Tak kira pada syarak dah. Ke mana duit yang kita beli? Ke mana pergi dah? Tak mikir kira. Dulu kita camping. Jangan beli McDonald. Pasal apa? Pasal McDonald ni, dia ada batu Israel. Dia batu Israel. Kita camping. Jangan beli McDonald. Berapa ramai orang Islam beratok beli McDonald lah. Dia orang Melayu ni, dia jenis campaign sekali dia sedap sat. Lepas tu bila habis tu dia main balik. Buat tahu. Nah. Macam rokok lah. Campaign sat dia mula rasa bukan nak berhenti dah, tapi depan ustaz dia keluar tu. Ustaz dah tum puting. Contoh, bukan sini nak kata, tapi tak boleh nak berusaha nak buang dah. Tak ada usaha. Cuba ya Allah, doa ya Allah, ya Allah, buanglah rokok ni ya Allah. Kita tahu mudarat dia kat mana. Dia mudarat dia bukan setakat kesihatan kita. Mudarat daripada rezekinya. Mudarat daripada jiwa kita. Ya Allah. Kita dah nampak ni hak bab semayang ni. Ni benak banyak lagi benda kalau kita gaul entan, subhanallah. Masya Allah. Betul kita takut entan. Takut apa dia? Takut akhirnya kita ni وَهَبِطَتْ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَالْبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Takut apa dia? Takut kita ni dihapuskan semua amalan kita buat atas dunia ni. Allah Ta'ala hapus semua dosa, amalan pahala-pahala yang kita buat ni. Allah hapuskan amalan kita. Sembahyang kita Allah tak terima, ibadah puasa kita, zakat kita bagi sedekah, habis. Boleh. Akhirnya kita balik dalam keadaan apa depan Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillah. Yang ni yang paling kita takut. Takut apa? Takut kita ini dah. Apa dia? Masana'u fiha wal batil makanya. Balik depan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ni habis amalan kita. Kanu ya'malun, habis amalan kita. Allah, yang tu kita takut. Takut apa dia? Takut habis dah. Tak ada apa. Balik duk harap pahala semayang, pahala kita sedekah, pahala kebaikan kita atas dunia. Rupa-rupanya kebaikan yang kita buat itu ada muslihat kepada apa dia? Kepada kehidupan orang kafir. Bantu orang kafir nak lawan Islam pula. Atau kena ambil kira entah. Kan? Tapi ada benda yang kadang-kadang kita kena beli. Tak ada orang Melayu, orang Islam buat nak buat macam mana? Nak beli motor Honda Cut, nak cari orang Islam buat tak ada. Kena. Nak buat macam mana? Kan? Yang tu atas kepentingan. Sebab apa? Atas kepentingan umum. Kita nak guna. Benda tu ada. Maka kita boleh. Masalah. Beli. Atas tujuan apa? Atas tujuan untuk buat kebaikan. Kalau beli kereta orang Islam buat pun, tapi pergi beli, pergi disco. Beli kereta orang Islam buat dah. Beli orang Islam buat dah. Tapi pergi disco contohnya, tak edit juga. Sebab tu kalau kita buat sesuatu benda, ada masalah, ada tujuan kepada mana? Kepada kehidupan kita dunia dan akhirat. Alladzina yastakhibuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwajan ulaika fi dhalalin ba'id. Allah kata apa? Orang-orang yang memilih kehidupan dunia dari akhirat dan menghalanginya pada jalan Allah Subhanahu wa taala dan mencari jalan yang bengkok.
mencari jalan yang sesat, maka mereka itu, kata Allah SWT, ulaika fi dhalalin ba'id. Mereka berada di jalan yang sesat. Hal ni yang kita nak lari. Nak lari daripada mana? Nak lari daripada diri kita ni takut-takut tenggelam dengan kesesatan. Duk nampak syak dah. Oh ya Allah, kira-kiranya boleh masuk syurga dah. Kira-kira boleh masuk syurga dah. Kan? Sebab tu jangan ada syak. Sebab tu saya sebut hak yang bulan lepas tu apa dia? Al-ijabu bin nafsih. Jangan syak sendiri. Jangan rasa ada harapan dah boleh masuk syurga. Jangan ada syak sendiri. Takut apa? Ada masalah daripada itu yang menyebabkan pahala kita habis, hilang atas dunia ni. Na'udzubillah. Sebab itulah kita beramal, a'mal dunyaka ka'annaka ta'is abadah. Kita beramal untuk kehidupan dunia ini seolah-olah panjang umur. Kerja tak ada masalah. Buat kerja, kalau kena gaya dia dapat pahala. Nah, ada orang kata, "Ustaz, saya bukan buat dosa, saya bawa lori saja." Ya, tapi lori tu hang bawa arak. Dah jadi haram juga. Dah Ustaz, saya bawa lori saja, bukan saya minum arak. Tapi dapat rezeki hasilnya daripada benda yang kerja haram. Menyebabkan masalah jadi haram juga. Apa salahnya kerja tempat lain? Kita dah, Ustaz, saya kerja kedai tu, dia tak bagi saya pakai tudung. Timbul isu hari tu. Dulu. Kerja satu kedai, tapi dia tak bagi saya pakai tudung. Berhenti kerja, pergi cari kedai lain. Dah Ustaz, saya kerja situ memang gaji mahal Ustaz. Cuma masalahnya tak boleh pakai tudung. Dan yang kedua, tak boleh sembahyang. Gaji mahal. Tak boleh pakai tudung dan tak boleh sembahyang. Masya Allah. Tapi yang syoknya pasal apa? Pasal gaji mahal. Iaitu saya bertahan. Maka dapat gaji, dia panggil gaji haram jadah. Nampak tak? Dah tahu dah benda tu yang menyebabkan bawa mudarat dekat kita. Mudarat dia apa dia? Menyanggahi hukum Allah. Berhenti saja. Menyanggahi hukum Allah. Apa dia? Tak boleh nak tutup aurat sampai nak semayang, tak boleh. Baik, berhenti kerja, pergi cari kerja lain. Walaupun gaji dia kecil, tapi kita boleh tutup aurat, boleh waktu semayang, boleh semayang. Gaji kecil, tapi ada barakah di sebalik itu. Yang tu yang kita nak. Ini kita kehidupan dunia. No? Maka wa'mala ya akhiratika ka'annaka tamut abadah. Apa dia? Dan berusahalah kehidupan, beramalah kamu kehidupan kamu. Untuk apa dia? Untuk akhirat seolah-olah kamu mati esok. Beramal sungguh-sungguh. Itu tahan. Kita sembahyang dengan ya Allah, rasa-rasa macam ni sembahyang terakhir bagi kita. Dah. Puasa ni tak ada agak-agak ya Allah ni puasa ni mungkin puasa kita puasa yang terakhir. Saya macam saya cerita Pakcik Syahimi, arwah Pakcik Syahimi yang semalam tu. Allahu Akbar. Saya duduk rapat dengan dia. 28 hari bulan. 3 hari lagi nak habis tahun. Hari Jumaat kita buat pelancaran 1 hari bulan dekat sini. Hari Rabu 29 hari bulan. 30 hari bulan. Saya pergi rumah dah. Dia panggil saya, "Ustaz, mari rumah saya Ustaz." "Apa dah?" "Nak bagi duit untuk masjid." Saya pergi rumah dia. Saya kata dekat dia, Pakcik jadi ahli khairat ke?" Dia kata, "Tak lagi." Saya kata, "Pakcik, kalau pakcik jadi ahli hari ni, 1 hari bulan dia aktif. Kalau pakcik meninggal bulan 1 dapat duit khairat." Dia pun tak apa. Dia pun pergi ambil IC apa semua. Dia kan jenis kalut. Dia pergi ambil IC bagi dengan duit apa semua. Saya pun isi depan dia. Duduk melawak dengan dia. Subhanallah. Mudah-mudahan rohnya bersama dengan salafus salih. Saya memang rapat dengan dia. Lepas dia isi borang, subhanallah, khairat pada kematian Korea kita, Korea Lunas tu, orang yang pertama terima. Subhanallah. Bukan kita nak suruh dia mati dah, tapi kita buat khairat tu untuk apa? Untuk orang nak mati. Kalau dia rasa dia nak mati, boleh masuk insya-Allah. Tapi kalau dia rasa nak panjang umur, tak payah masuk lah. Sebab apa tuan? Khairat tu tujuan dia untuk nak bantu kita. Sebab pernah berlaku. Ada hamba Allah ni, mak dia meninggal. Dia ambil mak dia tak buah katil. Berapa hari baru jumpa mayat tu. Orang tanya pasal apa simpan? Dia kata tak ada duit nak urus jenazah tu. Allahu Akbar. Takut tuan. Kita pun belum tahu tuan. Kadang-kadang kita bila kita meninggal, anak kita
Allah. Masa tu on the spot nak cari duit keluar kubur, nak kubur mi ayah. Tu tanya pula kubur berapa, tanya pula kain jenazah berapa, tanya pula kain kapan berapa. Ada pernah orang tanya saya, "Ustaz, kain kapan berapa?" Saya kata satu set tu lebih kurang dalam 70, 60, 70. "Ustaz, kalau kita beli selai tak boleh ke, Ustaz?" Loh. Dia buat melawak. Kata mana boleh selai, dia memang 3 lebih. Dah, kalau selai tak boleh ke? Murah sikit. Dia jadi gobra. Dia jadi, saya kata mana boleh awak berlawak macam ni? Ni mati ni. Dia kata, tak, bukan pasal apa, Ustaz. Ayah saya bukan tinggal duit apa, dia mati. Duit apa pun tak ada. La ilaha illallah. Saya pun telefon kat masjid. Bukan sini lah, tempat lain. Saya pun kat masjid, minta masjid buat keluar duit dulu. Urus jenazah dia. Subhanallah. Yang ni kita takut. Takut-takut apa? Takut-takut yang waktu saat kematian kita, anak-anak kita jadi susah. Susah dah fikir. Dia duk nampak harta kita, tapi dia nampak waktu ke bumi ni. Dia duk nampak tanah saya peka, kereta ayah tinggal. Dia duk nampak yang tu. Ada hal jenis macam tu. Sebab tu kebanyakan bila mak ayah meninggal, anak-anak tinggal habis. Dia nampak dah. Duk kira nak faraid ni. Takutlah tak duduk satu malam, 2 malam nak tahlil kat ayah mak bapak dah. Kok nak pergi ziarah baca Yasin takut buat dah. Koklah nak baca Yasin di rumah adik beranak dah. Lah ni tak boleh nak di rumah. Buat di masjid seorang. Subhanallah. Untuk apa dia? Untuk kebaikan arwah. Tapi tak ada banyakkan dan masa saya ingat tu saya duduk dengan petani dulu. Habis saya ke bumi ayah dah. Dalam masa tu ke bumi ayah, masa mandi jenazah ayah dia, kita panggil anak dah. Mai masuk. Tolong curah ayah atas jasad ayah ni. Tolonglah gosok ayah ni. Tak apa, dia kata, "Ustaz, saya dah bagi upah mereka semua buat." Tak apa, dia duduk sembang pula. Kita pasal bola lah apa semua, saham lah apa semua, hebat lah. Habis balik kubur je, dia panggil anak-anak. "Ni siap-siap kita nak balik KL. Jom kita balik KL." Saya tahu nak balik awal lah. Dia kata, "Tak ada, Ustaz, I busy. Hari ni pun dah terpaksa ambil cuti on the spot ni. Main mesyuarat, main kematian ni. Kita ada mesyuarat, meeting sana, meeting sini." Wah, hebat, sibuk semua. Sibuk sampai tak dan nak duduk. Tak dan. Kau nak duduk semalam ke tak dan? Kau nak balik. Allahu Akbar. Saya kata, tak apa, habis balik. Saya yakin insya-Allah hampir sama ada jasad hang balik atau hang patah balik. Kata depan dia dengan isteri dia dengar. Dia pun start kereta pun besar lah. Tak ada berapa jam patah balik. Saya tak pasal apa balik. Dia kata, "Saya Ustaz berkata gitu." Tak sungguh. La ilaha illallah. Koklah tuan-tuan, subhanallah. Kita duk tunggu bila nak pergi ziarah arwah ni. Kita tinggal dia keseorangan datang dalam kubur. Koklah nak main ziarah dia. Sebab tu orang tua-tua dulu tuan-tuan, memanglah ada setengah pendapat dia kata ni bid'ah semua buat. Tak, bukan soal bid'ah tuan-tuan. Kadang-kadang lupa orang baca Quran atas kubur. Sini tak ada orang. Kalau di Terengganu ada. Kita lupa orang. Ni, pakcik tolong ni. Saya bagi kat pakcik tolong baca Quran atas kubur ayah saya. Kalau di Terengganu ni, panggil orang baca. Ni kadang-kadang mayat tu lepas meninggal tu, dia seorang tu. Siapa tak ada nak pergi baca Yasin? Kok anak dia nak pergi baca Yasin? Tak. Seorang pun tak ada. Tinggal seorang kawan tu. Duduk tentu tunggu nak mandi. Tak ada kok nak main baca Yasin. Subhanallah. Masya Allah. Yang paling kita takut. Ni ketahabuan kita. Sebab tu kita ambil kehidupan akhirat ni, kehidupan dunia untuk akhirat. InsyaAllah Allah akan permudahkan urusan kita. Sebab tu kita buat akhirat ni untuk apa? Untuk kemudahan kita. Urusan kita, duit yang lebih kena buat khairat, kapan nak buat tahlil arwah, kapan tak, tidak membebankan ahli keluarga dah. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, satu bab. Bab yang kedua saya sambung pada malam ni. Sebab malam esok saya tak ada lah. Saya ambil satu malam ya. Tentang hari Jumaat, malam satu. Dulu saya buat dua tu sebab apa? Sebab hak kuliah satu lagi tu dia perbatas. Ni kita hidup balik lah. Dia telefon hak PKPAB tu dah buka balik. Dia kata, "Ustaz, kuliah hari Sabtu, minggu kedua tempat saya." Dia start balik. Ingat kita tak ada lah di Sungai Karangan. Dipanggil juga mai. InsyaAllah saya sambung balik. Satu bab. Berkaitan dengan apa dia? Iaitu saya baca itu berkaitan dengan salah satu penyakit futur di dalam hati manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu membazir dan melampaui batas dalam menggunakan sesuatu yang diharuskan.
Pembaziran dan melampaui batas dalam pengambil makanan ataupun sesuatu yang diharuskan akan memberi kesan negatif pada badan. Seperti badan akan menjadi terlalu gemuk, meningkatkan rangsangan syahwat. Ekoran daripada itu, dia akan merasa keberatan dan malas untuk bertindak walaupun dia tidak berhenti terus. Maka disinilah rahsia kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dan memberi amaran tentang pembaziran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kullu ashrabu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musyrifin." Wahai anak Adam, ambillah pakaian dan perhiasan kamu, tutup aurat pada setiap kali kamu memasuki masjid sembahyang. Makan dan minumlah kamu asalkan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak kasih dan atau suka orang-orang boros, orang-orang yang boros, dan yaitu orang-orang yang melampauinya. Surah Al-A'raf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma al-ibnu Adam wa wi'a asyara min batni." Tidak memenuhi oleh anak Adam sesuatu bekas yang lebih buruk daripada memenuhi uncang perutnya. Ulama terdahulu menegaskan tentang apa? Kesan-kesan negatif kepada mereka yang terlibat secara berleluasa mengambil dan menggunakan perkara yang harus. Maka hendaklah begitu berwaspada terhadap perkara ini. Sehubungan dengan itu, Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan, "Awwalu bala'in hadatha fil hadhihi ummatin ba'dal nabiyyiha sya'bahu fa inna qauman lamma sa'bat butunahum samitnat abdanuhum fadha'ufat qulubuhum wa jamahat syahwatuhum." Berlaku bala pertama ke atas umat ini selepas Nabi wafat ialah kekenyangan. Sesungguhnya suatu kaum itu apabila perut mereka kenyang, maka badan mereka akan gemuk, maka hati mereka akan lemah dan syahwat mereka akan memuncak. Ni pesanan Nabi SAW peringat kepada kita, iaitu apa dia? Pembaziran dan juga perkara yang melampaui batas. Walaupun dalam perkara yang hukum dia harus. Apa dia contoh di sini dia ambil dalam kitab ni? Dia kata apa? Antaranya iaitu makan. Makan ni hukum dia harus. Makan ni benda yang harus. Tapi dia boleh bawa mudarat. Makan berlebih-lebihan bawa mudarat. Dan kadang-kadang kita makan sampai lebih-lebih menjadi satu pembaziran. Pembaziran juga bawa mudarat. Makan ni, tuan-tuan, sampai peringkat makan kita ni hari ni makin pelik. Dulu Nabi SAW makan sikit-sikit. Kita hari ni sikit-sikit makan. Kita hari ni sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Sebab itulah hari ni berapa ramai manusia dia jadi keras hati, jadi malas. Pasal apa? Ni penyakit dah yang Nabi sebut. Apa dia? Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Antara bencana besar kepada umat manusia, fa inna qauman liman sabi'at butunahum samitat abda. Salah satu di antara penyakit manusia ni apabila apa dia? Perut mereka kenyang, badan mereka akan jadi gemuk. Fadha'ufat qulubuhum, badan jadi gemuk. Wa jamahat syahwatuhum, maka waktu saat itu hati mereka akan lemah dan syahwat mereka akan jadi kemuncak. Ini sifat manusia. Sebab tu Nabi larang. Makan ni kita kena kawal. Lah ni tuan-tuan, Allah tak cerita lah bab makan ni. Nampak? Sampai hingga berapa ramai tuan-tuan. Orang musibah kita sakit lah ni banyak ni pasal apa? Pasal makan. Betul? Pasal makan. Lepas tu ibadah kurang. Sebab tu dalam kaedah tentang sembahyang kita sujud. Kenapa ada sujud? Kerana kaedah yang pertama dalam kaedah sembahyang ni tuan-tuan, apa dia? Pertukaran oksigen dalam badan. Tukar oksigen dalam badan kita. Apa yang kata tukar oksigen tu? Waktu saat kita sujud, macam mana Allah Ta'ala tukarkan oksigen dalam badan kita. Subhanallah. Kita sujud, waktu saat kita sujud tu, oksigen yang duduk dalam buah pinggang dia akan mengalir pergi ke otak. Tapi kalau lah perut kita kenyang, sampai kita ni pun sampai tak larat nak berdiri, nak apa? Sampai tak larat nak sembahyang pun tak larat.
Macam mana kita nak sujud? Sebab tu kaedah Islam nak Nabi Allah Taala hantar kepada kita pada 5 waktu sembahyang tu, subhanallah. Hebat. Sebab apa? Orang yang paling cerdik, orang yang bangun tengah malam, bangun 2/3 malam, dia bangun, dia sujud kepada Allah. Waktu tu berlaku pertukaran oksigen. Sebab tu dalam kaedah fiqh, sujud dia lebih lama daripada rokok. Jangan rokok lebih lama daripada sujud. Sujud lebih lama daripada rokok. Rokok sekejap, pendekkan rokok dan panjangkan sujud. Itu afdal. Kita ambil masa sujud. Sebab sujud ni, waktu saat tu ada kelebihan yang cukup mulia. Dan dekat kita dengan Allah, orang yang mengabdikan diri dengan Allah, yang dinilai oleh Allah, waktu saat mana? Waktu saat dia sujud. Subhanallah. Ada kelebihan yang Allah bagi. Dan yang seterusnya apa dia? Syahwat mereka ini akan memuncak. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, wa iz yaqulu Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhu, iyyakum wa bitnata fil ta'at wasyahrab fa innaha mafsidatun lil jasad murisatun li as-saqam maqsilatu annis salat wa alaikum bil qaddi fahinma fa innahu aslahu lil jasad wa ba'adu minasyahrafi wa inna Allah ta'ala yabghudu khabra wa sami'na wa inna rajula an yahlika hatta yu'thira asyahwatahu 'ala dini atau kama qala. Kata Sayyidina Umar, berjaga-jagalah kamu dalam perut dalam mengambil makanan dan minuman, maka sesungguhnya ia membawa kepada kerosakan pada badan dan akan menimpa penyakit yang menyebabkan malas untuk sembahyang. Hendaklah kamu bercermat sederhana dan mengambil makanan dan minuman, dan sesungguhnya ia akan memberi kebaikan kepada tubuh badan dan menjauhkan daripada pembaziran. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala benci kepada pendeta-pendeta yang gemuk, dan sesungguhnya seorang yang tidak akan binasa sehinggalah nafsu mengatasi agamanya. Subhanallah. Ini peringatan kepada kita, tuan. Sebab tu bukan kata tak bagi makan dah, tapi kalau tak memakan langsung tak boleh dah. Pagi pergi beli udang, udang bukan yang besar, buat balik suruh isteri masak, kan? Akan masak ni asam pedas, tak apa? Oh sedap ni, okay. Kita pun tak apa, tidur sah, bakit-bakit tengok pukul 12.30 nak zuhur. Isteri kata, bang makan dulu, tak apa, yang tu dunia saja. Okay. Yang tu dunia ya. Kita pun start motor pergi. Elok sampai depan simpang, tengok-tengok anak cucu balik sebuah kereta. Tak apa. Pergi balik rumah. Kan, tahu anak pergi semayang kata dah. Ya, dia pun main masjid. Elok-elok Allahu Akbar, teringat udang. Ya, Allahu Akbar, teringat udang. Dia kata, cucu aku balik nanti habis dah udang tu. Nampak tak? Nampak? Dia kata tak ada dah, nampak gaya. Sekali rasa kuah lah. Nampak cucu balik sebuah kereta. Habis. Tak khusyuk sembahyang. Sebab tu tak nak main sembahyang pun after kita ambil sunat, kita makan sikit. Sekadar alah kadar. Jangan makan banyak. Lagi main makan banyak, dan dia duduk dengar khutbah lain pula. Lambat punya tunggu sembahyang, dan lain lu seraun. Nampak? Sebab tu makan lapik perut waktu saat nak semayang ni sunat. Ambil sikit, sekadar ala kadar. Jangan sampai lapar. Allahu Akbar. Sebab tu kata waktu sampai hingga peringkat kita menghilangkan khusyuk dalam semayang, maka afdal berhenti makan. Macam bulan puasa. Ada bulan puasa nak buka puasa, masjid panggil kita buka puasa. Okey, duduk dia dah. Kita pun duduk ambil bahagian masing-masing. Tengok talam buka-buka umbui laut sedap. Kenal talam kita sedap kali ni. Elok-elok nak makan ni tadi bagi kurma. Bagi kurma dengan ayat mineral. Dia umum lah. Tuan-tuan, kita buka puasa ni kita minum kita makan kurma ikut sunnah Nabi, lepas tu kita minum ayat mineral, lepas tu kita sembahyang maghrib dulu. Amboi tu bila ni. Okay. Kita pun tak apa. Sudah tahlil malam, elok azan buka puasa makan kurma, minum ayat, pergi. Agak khusyuk sembahyang. Hak yang paling tak khusyuk sekali tu imam lah. Allahu Akbar. Hak di belakang tak apa. Elok beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lompat penuh dalam. Ni hak di depan
Nampak tak? Dia kata talam tu tadi. Nampak gaya. Nampak? Dia kata tak. Tak afdal. Bukalah puasa tu sunat. Buka puasa ni. Buka puasa dulu. Jangan buat warung semacam. Nampak tak? Ni mana ikut sunnah ni. Tapi tak. Semayang. Makan dulu. Dah sudah makan lagi. Apa semayang. Tak ada masalah. Ni di antara. Baik, kita jaga kebaikan tu. Apa dia? Dan di antaranya lagi Abu Sulaiman Ad-Durani berkata, sesiapa yang sentiasa dalam keadaan kekenyangan, ia akan ditimpa 6 penyakit. Pertama, hilang kemanisan bermunajat. Ni, sesiapa yang sentiasa dalam keadaan kekenyangan, kata Abu Sulaiman Ad-Durani, dia kata apa? Pertama sekali, hilang kemanisan bermunajat. Allah. Faqduh halawatin munajat. Hilang. Perut kenyang tuan. Nak duduk dalam intiqah masjid rasa tak selesa. Perut kenyang. Nak baca Quran pun tak selesa. Allah. Nak kena belunjuk kaki pula. Nak kena betul kaki. Nak duduk berselah tak boleh. Kenyang perut. Nampak? Yang kedua, katanya wa ta'adduru hifzil hikmah. Tidak mampu menghafalkan hikmah dan kebaikan. Orang yang kenyang perut ni kalau main kuliah pun tak selesa. Dia bukan khusyuk. Kekenyangan. Terlepas lebih sangat. Jadi macam ulak sawah lah pula. Kenyang perut. Duduk serba tak kena. Bersandar pun tak kena. Tak bersandar pun tak kena. Serba tak kena. Ni orang. Dia hilang. Hilang apa dia? Hilang menghafaz hikmah dan juga kebaikan dia. Tak ada. Habis. Yang ketiga. Hilanglah simpati terhadap makhluk lain. Hilang. Tak ada rasa simpati. Dia kenyang. Kekenyangan lebih sangat. Kucing ngiong pun dia marah. Dia kenyang. Ayam bising pun, ayam kukuk pun dia marah. Nah, ni kata sifat dah. Sifat apabila manusia ni, makhluk ni, orang ni bila dia kenyang, dia jadi sombong. Naik. Kesombongan tu dia naik. Sebab tu bila orang kenyang dia cepat marah. Dia bukan lapar tu cepat marah dah. Kenyang tu lagi dia cepat marah. Waktu saat tu dia naik keegoan dia. Ini dia menganggapkan bahawa orang lain juga kenyang sepertinya dan keberatan dan malas untuk melakukan ibadah. Syahwatnya kian meningkat dan seluruh orang mukmin berduyun-duyun ke masjid dan orang yang kenyang sentiasa berlengah-lengah dan berlegar-legar di tong sampah membuat najis. Ni kata Abu Sulaiman. Dia kata apa? Orang yang kenyang perut, orang yang lapar ni pergi berduyun-duyun ke masjid nak bersujud kepada Allah. Tetapi bila orang dalam keadaan kekenyangan yang teramat sangat, sentiasa berlegar-legar di tong sampah. Allahu Akbar. Dia menjelaskan kepada kita apa dia maksud tong sampah, iaitu tempat buang najis. Pakat tak ada nak semayang tak boleh lapar, kenyang pula nak buang dah pula, kata dia. Akhirnya menjadi alasan dan asbab kepada dia untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kata buruknya dalam sifat manusia yang perut dia kenyang dan akhirnya menjadi manusia yang membazir. Membazir. Kadang-kadang tertanhak lebih lauk pun buang-buang begitu saja. Semua membazir. Kadang-kadang kita nak makan tak habis. Pada tadi masa nak makan bukan main. Rasa hawa nafsu kita nak ambil sampai penuh pinggang, romboh pinggang. Tapi bila kita nak makan, tengok-tengok sekat habis. Batuk saja. Bahkan kedekut pula dengan makhluk Allah. Nak makan tadi jadi kedekut. Kucing main ngiong, sepak lah. Bawa dia bagi pening kawan tu. Nampak? Padahal kucing mari dekat kita tu, kita pergi kedai kadang-kadang kan. Orang ramai dalam kedai, dia tak pergi kat orang lain, dia main kat kita. Dia main kat kita. Sedar ataupun tidak, rezeki dia ada dengan kita. Rahmat Allah Ta'ala buka kepada orang tu. Barakah yang Allah nak bagi dekat kita, Allah hantar kucing main. Padahal kucing tu bukan rumah kita punya. Bukan hak kita punya. Kita duduk pergi makan di kedai. Kita pun ambil lah ayam seketul, ikan sekok, ikan bakar. Sayang tak ada cerita ikan tu. Padahal tu lah haram tak makan pun. Dia main mengiung tu pasal apa? Dia bukan nak minta nasi sepinggan, tak. Dia bukan nak minta lauk, nak seroboh dalam piring, tidak. Dia cuma minta apa dia? Sisa-sisa makanan kita. Tu. Apa salahnya ambil bagi dekat dia? Saya teringat saya pergi makan satu kedai. Seorang makcik ni, tabarakallah, Masya Allah, tuan-tuan, hebat. Makcik ni, dia nak makan nasi, dia naik jalan kaki dah main, tua dah. Dia main kecil-kecil jalan kaki. Dia pun ambil pinggan tu. Saya ingatkan dia ambil pinggan tadi, dia nak makan nasi.
Dia ambil pinggan, dia ambil ikan goreng 2 ekor, dia go. Saya dah perhati tengok awak pakcik ni pelik pasal apa. Ingatkan dia nak ambil nasi tadi, dia nak makan. Dia ambil ikan 2 ekor, dia go dalam nasi tadi. Lepas tu dia bawa pinggan tu, dia pitak atas kertas. Dia ambil itu kertas, dia pitak tepi tu, dia ambil kucing berderet mai. Tu dah 5 ekor mai. Makan. Lepas dia bubur atas kertas, dia barulah dia pitak pinggan dekat sini, baru dia ambil pinggan lain, dia buat nasi untuk dia makan. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya terkejut. Tuan. Sebab tu Nabi SAW sayang kepada kucing. Abu Hurairah sayang kepada kucing. Siapa letak kucing dalam dengan baju dah. Tuan. Ambillah pedoman tu. Nak ambil barakah tuan, sayanglah kepada makhluk Allah. Antara makhluk Allah yang paling Nabi sayang kepada kucing. Jangan duk bagi menyepak dekat dah. Ni dah ikat tali. Seksa dah. Jangan. Bagi makan. Mudah-mudahan dengan kita makan dekat dia, bagi berkah dekat kita. Tok Guru Haji Abbas dulu. Arwah Tok Guru Haji Abbas. Almarhum Tuan Guru ni, dia ambil nasi. Dia makan. Kucing mai makan sekali dengan dah. Dia ambil, dia longgok tepi tu. Kucing makan tepi tu. Dia makan hak bagian dia. Kucing tu kenyang lagi pergi. Subhanallah. Hebat tuan. Makcik yang saya cakap tadi ni, Allah beri kebaikan dekat dah. Muka dia berseri-seri. Saya tanya makcik, saya pun tengok kesian dekat dia. Kita pun tolong bayar sekali dengan dia. Dia kata jangan. Hak bagian kucing saya jangan ada bayar. Hak saya bagi makan kucing tadi jangan ada bayar. Saya kata pasal apa makcik? Tak, saya nak ambil berkat ni. Saya nak ambil berkat, dia kata. Subhanallah. Tuan, ni orang yang nampak kebaikan. Walaupun benda tu kecil, bagi makan kucing, tapi ada kebaikan dan kelebihan yang Allah Ta'ala bagikan. Betul kita sayang. InsyaAllah mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita dan manfaat kepada kita, insyaAllah. Saya cukup sekali itu dulu. InsyaAllah pada malam ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu memberi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kehidupan kita diredai dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Dan saya sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Kuasa Masjid yang sudah memberi ruang kepada saya. Saya mohon maaf banyak-banyak. Dan insyaAllah, sekali lagi saya nak maklumlah, mungkin ada yang tak dengar tadi, bahawa masjid kita, Alhamdulillah, Masjid Bandar Permata ni, yang telah pun kita pun dipanggil oleh pihak berwajib untuk bincang secara terperinci tentang strata tanah dan juga projek pembangunan masjid. Walaupun duit kita tak ada lagi. Duit kita baru ada 500,000 juta setakat ni. Alhamdulillah, tabung kita ni setiap kali buka, Alhamdulillah, yang baru ni tak silap saya 11,000 ke apa. Yang terbaru ada rekod di luar tu. Ada rekod kita tulis setiap kali kita buka tabung tu. Sebulan sekali. Alhamdulillah, ada sumbangan yang begitu padat dan masih lagi kita teruskan kutipan ini. Dan insyaAllah sekarang ni kita dah naik ke peringkat fasa yang kedua. Apa dia? Kita dah bina dah satu signboard besar tu. Dan insyaAllah satu bangunan pejabat akan dibuka letak di situ. Iaitu kontainer besar tu. Kita akan letak di situ sebagai pejabat pengurusan projek masjid ni. Dan insyaAllah dalam masa terdekat ni akan dimasukkan tanah sebanyak 600 lori akan sampai ke situ. Sumbangan daripada tanah tapak masjid di High-Tech Kompleks Islam, iaitu Masjid Daerah Kulim yang akan dibina di High-Tech. Tanah tu dia bagi kat kita 600 lori. Kita akan longgok di situ untuk projek hartanah. Dan projek hartanah ini akan dikendalikan oleh pihak Badan Permaju sendiri. InsyaAllah sampai hari ini dia akan tolak semua dan tanah tu akan sampai kat situ. Ini projek yang akan kita buat. Dan insyaAllah sumbangan ni kita masih lagi diharapkan dan diperlukan. Dan projek kita ni masjid saja iaitu 8 juta. 8 juta insyaAllah. Saya nak beri taklimat dia bukan pasal apa, saya dah ulang-ulang sebab takut orang salah anggap. Kata apa je tangkau masjid tak berjalan apa pun. Ada hak dia kadang-kadang tu. Dia bising di kedai kopi. Dia tak tahu cerita. Dia duduk bising tak tanya kita. Dia tak tanya, dia kena tanya macam mana status dekat mana sekarang ni. Dan drawing kita pun dah sampai ke akan siap di Pejabat Agama, siap dipakai tanda tangan ke semua sekali dan KM akan dapat. InsyaAllah lepas dapat KM nanti kita akan dapat pelepasan dan bagi hasil.
Lebih kasih. Maknanya orang yang nak buat potongan income tax tu, mereka akan bagi semangat, mereka akan dapat pelepasan bayar cukai. Dan insyaAllah, jadi KM tu dah yang penting. Dan insyaAllah projek pembangunan ni, siapa yang dengar live ke, boleh buka dalam Facebook ataupun Google Masjid Bandar Permata Lunas. Ada di situ ada nombor akaun bank, boleh direct terus kepada dua akaun, iaitu masjid akaun bank Islam dan juga akaun bank muamalat. Ada dua akaun kita yang kita aktifkan untuk pembinaan masjid. InsyaAllah kita harapkan memanglah bila nak siap jangan tanya. Kalau ada duit banyak, insyaAllah kita akan jalan terus. Tapi alhamdulillah Allah Taala beri kemudahan kepada kita. Walaupun kita start 2018 kan, masjid Mahsuri dia bermula tahun 92. Sampai lah tak boleh nak buat apa lagi. Baru dapat pelepasan tukar nama. Kita alhamdulillah Allah Taala izin 2 tahun kita boleh naik sebab peringkat macam tu. InsyaAllah mudah-mudahan saya alu-alukanlah lagi semangat untuk masjid ini. InsyaAllah apa yang tak faham ke atau ada masalah boleh hubung dengan saya terus. Call kat saya ke, buka nombor dalam tu ada nombor telefon saya, boleh hubung terus. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah lepas ni kita hadiahkan Fatihah ini pertama sekali kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri baginda, para sahabat baginda, para salafus saleh, guru-guru musyrik, para pejuang-pejuang Islam, khususnya untuk ibu dan ayah kita, muslimin dan muslimat semata-mata juga masih hidup, yang khususnya kepada Cikgu Suhaimi, mudah-mudahan terahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kazal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم بركة علما رزقني فهما ربي أسيتات وأنت بلغ في العلم. اللهم نعوذ بك من قوم الجاهلين ونعوذ بك من القوم المنافقين ونعوذ بك من القوم الظالمين ونعوذ بك فتنة القوم المتجر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.